Baik, kita kembali lagi ya di Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini dan kita akan teruskan saja segmen wawancara kita mengenai dengan pembangunan masyarakat. Ya, mungkin kita terus sahaja ya perkenalkan kita ni punya tetamu ni atau pada hari ini kita bawakan kepada bis kita seorang pegawai kerja sosial ya akan membincangkan mengetengahkan mengenai bukan sekadar kenapa tapi apa yang berlaku. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Puan Dayang Nur Akilah binti Abang Abdul Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Puan, Alhamdulillah. Kami dalam keadaan sehat juga. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita perkenalkan tadi mengenai tajuk tersebut bukan sekadar kenapa tapi apa yang berlaku. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan? Mungkin dapat dikongsikan mukadimah sedikitlah mengenai tajuk tersebut. Silakan Puan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, alhamdulillah, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak RTB terutamanya segmen Rampai Pagi kerana telah memberikan ruangan ni untuk saya berkongsi mengenai tajuk tersebut yang akan saya sampaikan pada pagi ini lah. Jadi terus kepada menjawab soalan puan tadi tajuk yang akan saya sampaikan ini bukan sekadar kenapa tapi apa yang berlaku. Okay, jadi ia membawa maksud sebenarnya apabila kita ni melihat sesuatu tingkah laku ketanian ni jangan terus berhenti kepada persoalan kenapa kan dia membuat macam itu. Tapi kita ni cuba melihat lagi dengan lebih dalam. Okay, jadi soalan yang sepatutnya yang boleh kita ni tanyakan selain daripada kenapa itu, cuba kita ni bertanya tukar kepada apa kan sebenarnya yang berlaku arah kediaan ni. Jadikan ia instead of soalan itu tertutup, jawapannya yes ataupun indah, au ataupun indah, jadikan ia soalan terbuka. Jadi ia boleh menerangkan lagi secara mendalam lah tu apa yang berlaku arah kediaan ni, bukan saja au ataupun indah lah. Jadi sebelum itu juga disclaimer, saya ingin menjelaskan sedikitlah yang saya ni bukan je seorang profesional yang boleh membuat penilaian klinikal terhadap tingkah laku seseorang, tapi apa yang saya akan kongsikan hari ini ialah lebih to kepada perspektif saya sebagai seorang pekerja sosial yang sudah bekerja dengan ramai kanak-kanak dan ibu bapa juga. Jadi dari sini pengalaman saya dalam berinteraksi bersama mereka itu yang saya pelajarilah, saya ambil sikit-sikit untuk disampaikan kepada bis kita dan penonton hari ini lah. Itulah ya. Jadi ini tajuk bukan sekadar kenapa tapi apa yang berlaku ini ya mengetengahkan di antara ibu bapa dan juga anak-anak ni ya Puan ya. Mungkin dapat dikongsikan ataupun dikongsikan dengan lebih terperinci lagi dalam situasi keluarga ni Puan. Apa sebenarnya yang mungkin menyebabkan seseorang itu ia menunjukkan tingkah laku yang berbeza daripada biasanya, kebiasaannya? Okey, jadi untuk soalan ini sebenarnya banyak perkara yang boleh mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak ataupun remaja ini. Okay, terutamanya bis dorang inilah kanak-kanak sama remaja, sebab dorang ini masih lagi dalam fasa untuk membesar. Dorang masih mau tahu, masih mau ingin tahu apa sebenarnya dunia di luar itu. Jadi dorang masih belajarlah tu. Okay, jadi sebagai pekerja sosial daripada pengalaman saya perubahan tingkah laku ini indah semestinya berlaku disebabkan oleh satu perkara sahaja. Okay, kadang-kadang ia merupakan gabungan daripada beberapa perkara. Jadi perkara yang berlaku dalam kehidupan seorang itulah dalam satu masa. Antara perubahan dalam keluarga ni iaitu seperti konflik antara ahli keluarga ataupun masalah di sekolah hubungannya dengan rakan-rakan yang indah baik. Okay, ia merasa stres, tekanan, and then rasa indah dihargai, perubahan persekitaran ataupun pengalaman tertentu yang membuatkan seseorang itu ia rasa takut, ia rasa sedih, kecewa. Okay, contohnya, saya bagi contoh lah supaya senang kita ni faham. Kalau sekiranya ada kanak-kanak ni, ia tingkah lakunya sebenarnya kalau dengan keluarganya ia seorang yang ceria. Ni orang kalau balik ke rumah memang berceritalah sama familynya
bukan jenis yang pendiam seorang-seorang apa bukanlah, tapi tiba-tiba saja ada satu masa tu dalam contoh dalam beberapa minggu lah nampak tak perubahan ni, ketara tiap perubahan ni ia jadi seorang yang pendiam, tiba-tiba balik ke rumah daripada sekolah terus masuk ke bilik apa. Jadi di sana kita ni nampak kan tu perubahannya tu. Jadi mungkin ibu bapa ni kalau kita ni melihat mungkin dorang akan bertanya, kenapa kan dorang ni kenapa tiap anak aku ni tiba-tiba jadi malas, kenapa tiba-tiba ia ni jadi degil, tiba-tiba kan bermasam muka saja. Tapi sebenarnya ia indah tahu apa yang anak itu hadapi, kan. Perubahan itu juga ia boleh berlaku bila kita ni bertanya kanak-kanak ni semula. Kalau kita ni cakap, kalau kita ni assume saja kenapa ia berubah tu, mungkin itu tak saja jawapannya. Mungkin ia degil, ia malas kan apa. Tapi kita ni boleh cuba untuk explore ataupun teroka dengan lebih dalam lagi. Jadinya tukar soalan itu daripada kenapa, apakah sebenarnya yang berlaku nilai. Apa yang terjadi di sekolah, ada apa-apakah yang mengganggu fikiranmu. Kalau kita ni tanya macam itu, mungkin kanak-kanak ni ia pun dengan orang senang hati untuk bercerita sama membuka apa yang sebenarnya happen. Rupa-rupanya ia ada masalah di sekolah, kena bully, ada masalah pembelajarannya, Indah faham kata apa, macam itulah. Jadi sebenarnya kanak-kanak ni kalau kita ni tanya dengan satu soalan yang sangat ringkas, jadi ringkaslah jawapannya. Tapi kalau kita ni bawa bercerita, insyaAllah kita ni boleh mendalami apa permasalahan mereka. Jadi di sini, macam mana kita ni kan membezakan antara tingkah laku yang memang perlu ditegur dengan tingkah laku yang mungkin menunjukkan seorang sedang menghadapi masalah. Okey, pada saya kedua-duanya ini ia boleh berlaku pada masa yang sama. Okey, maksudnya kita boleh mengakui bahawa tingkah laku itu memang indah betul. Tapi pada masa yang sama kita juga boleh memahami ataupun kita cuba faham kenapa tingkah laku itu berlaku. Okey, contohnya lagi ada seorang kanak-kanak ni ia tiba-tiba saja ia marah ataupun ia berteriak arah mamanya ataupun bapanya ataupun ahli keluarganya. Kita boleh cakap arah kanak-kanak inilah, mama faham kamu marah ataupun tapi menjerit ataupun bersikap kasar bukan cara yang baik untuk luahkan semua itu. Okey, mungkin and then lepas keadaan sudah reda apa semua, boleh kita ni balik semula anak itu, tanyakan saja lagi ke dia, apakah sebenarnya yang buat kau marah ni. Jadi kita ni memahami itu, kita ni bukan maksudnya kita ni itu mengiyakan ataupun mengaukan ia punya bercakap kasar apa tu, bukan semestinya itu. Tapi bukan kita membenarkan semua tingkah laku itu, tapi orang dorang ini kadang-kadang mau didengar saja bah. Jadi itu yang penting. Jadi macam kalau contoh lagi, kalau sekiranya macam kanak-kanak memukul kan, memukul ataupun merosakkan barang kah ataupun apa, itu memang tentu salah di sana. Jadi kita ni tegur, mesti ada juga ketetapan batas ketani arah bis dorang anak. Bagi tahu barang itu salah. Tapi tanyakan semula, kenapa kan? Kenapa? Apa yang berlaku kan untuk sampai kau jadi marah macam mana ni? Jadi kalau sekiranya ibu bapa kan terbiasa awal-awal ia tanya kenapa ni marah dan sebagainya sebelum bertanyakan apa yang berlaku. Tetapi adakah apa sebenarnya kesilapan yang sering dilakukan oleh ibu bapa apabila berkomunikasi dengan anak-anak ni ketika sedang marah ataupun berlakunya konflik tu, Puan? Okey. Jadi berdasarkan pengalaman saya lagi lah, bercakap dengan ibu bapa ni, bertanyakan bis dorang, ceritanya yang sebenarnya tu, kenapa dorang marah arah anak apa. Jadi antara kesilapan ataupun yang biasa berlaku lah apabila dorang bercakap. Mungkin dorang itu bercakap masa emosi dorang itu indah terkawal. Emosi dorang itu sedang tinggi kan, marah bah. Jadi kalau marah, dorang
konsisten untuk untuk menggunakan perkataan-perkataan negatif. Perkataan negatif macam degil, dari dulu sudah kau ni macam ni. Kenapa kan susah ataupun payah kan mendengar cakap kami ni. Jadi ia di sana, dorang di sana instead of dorang memahamkan apa yang anak ni kan menyampaikan, kan mendengar apa yang dorang cakapkan, dorang terus-terus melabel kanak-kanak itu. Dorang label dengan perkataan-perkataan yang negatif. Jadi anak itu dorang ambil benar-benar lah apa yang dicakapkan itu. Jadi dorang boleh rasa yang dorang kalau aku bercakap pun memang aku je yang salah. Dia cukup kena dengar kan. Jadi okey. Satu lagi, kalau sekiranya macam kanak-kanak ni memberitahu arah ibu bapanya itu, ketanian ni jua cepat ataupun laju untuk memberikan dorang ni nasihat. Nasihat ataupun membuat kesimpulan sebelum kita ni mendengar habis apa yang dorang kan bercakap. Betul. Macam tadi yang saya katakan, contoh yang saya bagi tadi kan, kadang-kadang baru je dorang ni kan bercerita, terus tak kita ni jawab, ia tak tahu siapa tah suruh kau buat macam tu. Lepas tu dorang fikir, iya tu, dorang tah yang salah bah. Jadi dalam komunikasi ni kan kita ni ada belajar juga effective communication apa. Jadi kanak-kanak ni, dorang ni sebenarnya bukan dorang memerlukan jawapan yang panjang lebar, ceramah apa. Dorang mau mendengar itu. Yang dorang mau, cuma dorang ni ada kena dengar, tanpa kena hukum, tanpa kena hakimi. Jadi sebagai ibu bapa, memanglah kita ni pun manusia, memang boleh marah apa jua. Tapi yang penting bukan maksud kita ni dia boleh marah langsung, tapi cuba kita ni kawal cara tu, untuk menyampaikan kemarahan ketania itu dengan cara yang lain lah, alternatif yang lain lah. Betul. Jadi komunikasi yang berkesan untuk anak-anak ketania ini amat penting dalam kehidupan kita. Tambahan lagi kalau mereka ni mempunyai bermacam-macam kerenah ni puan. Jadi kalau dorang kan meluahkan apa perasaan dorang ketania dengar sampai habis. Kalau waktunya menangis lagi susah tu. Terpaksa macam okey, relax. Diamkan dulu, baru bercakap. So apa? Sidak-sidak kan, apa tak dengar apa masalah dorang tu. Jadi itulah komunikasi kita ni dengan anak-anak kita ni perlu seimbang dan kita ni perlu mendengar sampai luahan mereka tu habis, barulah kita ni boleh bercakap. Tapi betul lah kata puan, jangan diceramahi. Kalau ceramahi makin itu. Betul sekali. Jadi di sini puan, bagaimana ibu bapa ni boleh membina suasana supaya anak ni merasa selamat untuk berkongsi masalah ataupun perkara yang mereka alami ini? Okey. Jadi sekali lagi dari perspektif saya sahajanya sebagai seorang pekerja sosial, perkara yang paling penting sebenarnya apabila melihat sudah banyak kes-kes yang konflik antara ibu bapa dengan kanak-kanak ini, sebenarnya satu saja, kita ni cuba untuk membina kepercayaan dengan anak itu dari awal. Build rapport lah kalau dari konteks kami. Bukan cuma bertanya ia masalahnya itu, bukan cuma bertanya keadaannya tu apabila ada masalah yang berlaku. Bila ia ada masalah baru tak kita ni sibuk-sibukkan bertanya. Betul. What really happened apa. Tapi cuba kita ni selalu cuba bertanyakan hari-harilah. Macam kadang-kadang kan mengambil kanak-kanak balik sekolah kan tu, orang ada yang kadang-kadang terus main telefon, diam-diam apa. Tapi cuba initiate conversation. Tanyakan macam mana hari durang hari itu, macam mana pelajaran durang hari itu. Luangkan masa, yang penting walaupun tak sedikit masa tu 10 minit kah perjalanan dari sekolah ke rumah apa, tapi cuba untuk luangkan masa tu sama dorang untuk bertanyakan macam mana dorang go through hari-hari di persekolahan dorang itu pada hari itu. Okay. Dia semestinya perbualan ni pun, conversation ni dia semestinya something yang seriousnya orang. Macam kadang-kadang omong kosong. Cakap biasa saja, cerita-cerita. So kadang-kadang tu dia jual rasa macam segan. Segan. Inda ia malukan bercerita arah ibu bapa ni. Apa saja tah ia akan cakap boleh. So dalam fikirannya mungkin boleh tak aku bercakap apa saja ni arah parents ku, dorang pun okey juga bercakap sama aku kan. Jadi yang paling penting juga saya akan tekankan macam mana ibu bapa ni ia bertindak bila anak ni start sudah dorang berkongsi. Kalau macam ada kanak-anak ni datang kan arah mama ataupun bapaknya beritahunya, "Ma, pak, aku ni ada masalah sama kawanku."
ia mengambil barangku contohnya lah. Jangan terus bercakap arah ke dia ataupun menyalahkan ia juga. Macam kau kali tu yang menganu ke dia dulu ataupun apa itu yang balas macam tu arah kau. Tapi maybe kita ni okey. Boleh beritahu ia okey, cuba cerita dulu mama ataupun bapa dengar dulu apa yang you kan sampaikan ni. Jadi bila kanak-kanak ni bila dorang rasa dorang boleh bercakap tanpa kena marahi, tanpa dihakimi, dorang akan lebih yakin untuk datang semula arah ke tani untuk bercerita lagi masalah dorang yang lain. Jadi daripada pengalaman saya bekerja dengan keluarga kanak-kanak ni, saya boleh melihatlah bahawa hubungan yang baik itu boleh menjadi satu bentuk sokongan kepada kanak-kanak ni. Sebab kanak-kanak tahu apabila dorang ada masalah, dorang ada tempat selamat. Tempat selamat untuk balik semula, untuk ditanyakan. Jadi kita luangkan masa walaupun sedikit lah. Tapi menurut pengalaman Puan sendiri sebagai pegawai kerja sosial ni, lingkungan umur kanak-kanak berapa ni yang Puan kaji sudah ni? Yang pengalaman Puan. Kalau untuk yang pandai sudah bercerita masalah dorang yang sebenar-benarnya ni kan, is umur yang remaja. Lebih 12 tahun lah. Kalau macam sudah sekolah menengah, dorang kan belajar like something new kan. Kalau macam sekolah rendah, lain kan tu dorang punya, dorang diajar lain lah pelajaran dorang. Tapi bila sudah masuk sekolah menengah ni, dorang pun meningkat remaja sudah. Perubahan itu nampak dengan pengaruh kawan-kawan lagi. Jadi kita ni tak memainkan peranan ini untuk dorang ni. Try to shape them mengikut apa yang kita ni rasa betul. Jadi apa yang menghalang mereka ni Puan? Macam kurang berkomunikasi, macam maksudnya dia beranikan berkomunikasi dengan anak-anak. Adakah salah satu daripada anak itu sendiri ataupun kami sebagai ibu bapa? Okey, kalau macam itu bila saya melihat mungkin itu tu efektif communication itu nada kan. Pasal masa ni kalau macam kanak-kanak yang remaja-remaja ni kan from apa yang saya lihat daripada yang saya belajar dorang ni kalau ada masalah dorang mudah mencari telefon, bercakap sama kawan-kawan. Jadi ibu bapa di belakang indah tahu apa-apa. Dia tahu masalahnya. Ibu bapa pun satu juga tahu sudah. Indah dorang dah mengambil tahu pasal kanak-kanak ni kan. Jadi terstart di sana. Jadi sampai bila kita tanikan macam itu. Kalau macam itu saja sampai ke akhirnya memang tidak akan hubungan ini memang tidak akan baik lah. Dan komunikasi yang berkesan dan juga keharmonian dalam kehidupan orang anak beranak itu pun kita ni kurang mengetahui apa yang berlaku, permasalahan mereka. Jadi amat penting kalau kita lihat di sini komunikasi yang berkesan itu sangat penting dalam kekeluargaan, apatah lagi antara indung dengan anak. Betul sekali ya. Dan juga penting jugalah kita ni membina kepercayaan di antara ibu bapa dan juga anak, dan juga kita ni percayakan kepada anak-anak kita ni bahawa ibu bapa ini adalah merupakan tempat mereka itu merasa selamat. Kalau bukan kepada ibu bapa, kepada siapa lagi lah ya Puan ya. Jadi kalau sekiranya anak-anak ni yang mau bercakap ataupun dia akan mau berkongsi ni masalah-masalah dorang ni arah ibu bapa dorang. Jadi apa patut ibu bapa lakukan tu Puan? Okey. Jadi sebagai ibu bapa ataupun sebagai orang dewasa penjaga kanak-kanak ni, kalau sekiranya kanak-kanak itu yang dah mau bercakap, mungkin belum masanya lah. Kita ni ambil masih belum lagi masanya. Jadi kita ni dah boleh cuma memaksa dorang ni untuk kan bercakap apa yang terjadi sebelum ni. Okey. Ya, saya faham ibu bapa ataupun penjaga ni memang dorang ingaunya risaulah pasal tiba-tiba berubah tingkah lakunya ni. Memang dorang mau tahu, eager to know kan apa yang berlaku sebenarnya. Kalau boleh kami yang turun untuk bertanyakan kawan-kawannya. Tapi orang indalah sampai macam tu tapi kita ni juga boleh beritahu dorang macam bercakap sejarah dorang ni. Tidak apa-apa kalau Alain dah mau bercerita dulu awalan ni, ambil masa untuk tenangkan diri, macam yang Puan cakap tadi suruh ia tenangkan dulu, tenang-tenang dulu, lepas dia menangis kata sidak-sidak tenangkan diri dulu, lepas tu bagi ia sedikit space ataupun ruangan ni, lepas tu cuba lagi pada masa yang sesuai. Macam yang saya cakapkan tadi, mungkin masa makan masa yang
Ketani bercerita macam biasa-biasa tu, macam omong kosong kata, Betul. di melek TV kata kan, tiba-tiba ada dek mau tah yang buka, mak sebenarnya aku ni ada masalah ni. Pandai tah yang membuka sendiri tu, sebab orang yang dah kena pressure sudah, dia sudah lifted sudah apa yang ku tahankan ni. Mungkin ia tah masanya ni aku bercerita arah indongku apa sebenarnya yang berlaku. Pasal dorang ni mudah pulang bercakap bila suasana tu indah terlalu tegang ataupun indah terlalu not a formal setting lah maksudnya tu. Ya, macam santai saja. Santai. Pandai tu ia bercerita. Betul. Dengar saja. Itulah. Jadi di sini sebagai kesimpulannya, ada satu perkara paling mudah yang ibu bapa boleh mula lakukan hari ini yang memahami anak dan juga keluarga. Mungkin apa perkara yang boleh dilakukan ni? Macam mana ni Puan? Okey, kalau bagi saya, kalau saya boleh memilih antara banyak-banyak lah, satu perkara yang paling mudah ni sebenarnya, I try to summarize apa yang saya cakapkan tadi. Sebenarnya my point, Ketani cuba untuk berhenti dulu, berhenti sekejap dan mendengar sebelum Ketani membuat andaian, sebelum Ketani membuat kesimpulan untuk anak-anak ini. Okay? Maksudnya kalau sekiranya ada yang something yang Ketani indah faham anak-anak tu cakapkan, jangan terus cakap kenapa kan kau buat macam ni. Tapi ubah macam yang saya cakapkan tadi, ubah kepada apa yang sebenarnya berlaku, untuk memberikan ruang arah kanak-kanak ini untuk bercerita dengan lebih panjang lagi. Jadi perubahan soalan itu walaupun ia damit saja, tapi ia boleh mengubah keseluruhan cara Ketani melihat kanak-kanak ini. Ketani indah semestinya menjadi ibu bapa yang sempurna orang. Tapi yang penting kanak-kanak ini tahu bila dorang ini ada masalah, dorang ada tempat yang selamat lagi tadi untuk kembali, ada orang yang sanggup mendengar dorang ini. And then bagi saya juga memahami anak ini bukan maksudnya Ketani sentiasa bersetuju dengan dorangan ini. Kita masih perlu menetapkan batas Ketani, menegur kesalahan kalau ada. Tapi sambil-sambil itu Ketani fahamkan apa yang sebenarnya dorang maulah. Jadi bukan sekadar kenapa kan kamu buat macam itu, tapi apa yang sebenarnya berlaku. Kadang-kadang satu soalan itu juga ia lebih baik untuk membuka ruang kepada satu perbualan yang sangat penting antara Ketani atau antara ibu bapa ataupun orang dewasa dengan kanak-kanak. Dan mungkin perkara itu yang paling orang senang, yang paling mudah yang kita boleh mulakan, yang kita boleh buat start harian ni, kurangkan membuat kesimpulan dan lebihkan mendengar. Itu dia yang tadi bawakan ya. Tajuk kita ni pada Hari Pembangunan Masyarakat itu bukan sekadar kenapa, tapi apa yang berlaku. Biasanya kenapa dah tu ya tak tahu. Jadi membuatkan ya kita faham dengan anak-anak ini mempunyai kerana yang berlainan, dan juga perlu kita memahami, betul kata Puan tadi, kita ni berhenti ketika mendengar apa yang keluhan anak-anak. Dan kadang-kadang Ketani sebagai ibu bapa, saya sendiri juga sebagai ibu, kadang-kadang ego Ketani itu terlalu tinggi untuk anak-anak, jadi turunkan sedikit. Dan Ketani boleh bertanyakan kepada anak-anak Ketani, jangan tanya apa kesalahan mereka, tanya dulu apa yang mereka indah terpakaikan Ketani. Mungkin ada silap yang Ketani pernah lakukan kepada mereka saat itu mereka ni jadi macam itu. Sebab bentuk mereka ini adalah bentuk daripada Ketani. Betul sekali. Sangat mendalam sebenarnya topik yang kita bincangkan pada hari ini. Ya, alhamdulillah ya. Dan juga ada saya pernah baca, mempelajari dululah ya, di antara adab kalau menasihati seorang anak itu bukan semasa makan. Betul. Kerana masa makan itu ialah masa yang kita ni bonding ni dengan anak-anak ya. Ibu bapa dan juga anak-anak bertanyakan bagaimana harian ni, okey, belajar okey dan sebagainya, bukan untuk memarahi dan sebagainya. Jadi itu adalah merupakan salah satu adab lah apabila kita ni mungkin itu adalah merupakan salah satu cara lah untuk kita ni
masa untuk menasihati anak itu adalah bukan semasa makan-makan lah dan sebagainya. Mungkin selepas makan, semasa sudah kenyang perut, semua happy dan sebagainya. Itulah. Jadi alhamdulillah kita bawakan kepada base kita tadi telah pun dikongsikan oleh tetamu kita. Bukan sekadar kenapa, tapi kita ni tanyakan dulu apa sebenarnya yang berlaku. Jadi ribuan terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita iaitu Yang Mulia Puan Dayang Nur Akilah binti Abang Abdul Aziz, pegawai kerja sosial. Mudah-mudahan kita ni bersua lagi nanti. Mungkin Puan dapat mengongsikan tajuk-tajuk yang lain lah nanti ya, insya-Allah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam.